Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Pada video pembelajaran kali ini, Cikgu Radin akan membawakan tajuk Wajah Ceria Taman Tasik Titiwangsa. Kita akan belajar aspek seni bahasa. Jom belajar dengan Cikgu Radin. Untuk video ini, murid-murid bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5 halaman 148. Mari kita lihat objektif pembelajaran pada video kali ini. Cikgu Radin hendak pada akhir pembelajaran nanti, murid dapat bercerita menggunakan 3 peribahasa dengan betul dan santun. Untuk aktiviti pembelajaran kita pada kali ini, kita akan mengenali peribahasa. Kedua, kita akan membaca maklumat yang terdapat pada buku teks halaman 148. Dan yang ketiga, aktiviti yang ketiga, kita akan bercerita dengan menggunakan peribahasa. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu peribahasa. Apakah maksud peribahasa? Peribahasa ialah ayat atau kumpulan kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Mari kita lihat contoh peribahasa. Antara contoh peribahasa yang sering kita dengar dan biasa digunakan ialah bersatu teguh, bercerai roboh. Maksudnya, semangat perpaduan akan menyebabkan sesuatu masyarakat kukuh dan apabila berpecah belah pula, masyarakat itu akan hancur. Contoh yang kedua, cakar ayam. Lihat gambar yang diberikan. Tulisan itu sangat buruk sehingga sukar untuk dibaca, seperti cakar ayam. Banyak lagi contoh yang kita boleh ambil yang sering kita dengar dalam perbualan seharian. Tapi untuk itu, kita sambung pula dengan aktiviti yang kedua, iaitu membaca maklumat yang terdapat pada buku teks. Untuk aktiviti ini, murid-murid hendaklah merujuk buku teks untuk mendengar bacaan Cikgu Radin. Tajuk Wajah Ceria Taman Tasik Titiwangsa. Encik Nazri dan keluarga ambil angin di Taman Tasik Titiwangsa. Taman ini baru dibuka setelah kerja-kerja penambahbaikan selesai. Wah, nyaman dan segarnya udara di sini. Angin pula bertiup sepoi-sepoi bahasa, kata anak Encik Nazri. Encik Nazri mengatakan, kamu harus bijak ambil peluang mengenali tumbuh-tumbuhan di sini. Tumbuhan itu bukan sekadar hiasan, malah ekosistem penting bagi mengekalkan kelembapan suhu sekitar. Kata isteri Encik Nazri, kos baik pulih taman ini sangat besar. Namun begitu, pihak kerajaan tetap meneruskan usaha itu demi kelestarian alam di kawasan bandar. Sambung anaknya, kita juga perlulah sentiasa mematuhi peraturan di taman ini. Semasa berjalan di Taman Tasik Titiwangsa, mereka sangat selesa. Asmina, adik Afifi, berkata bahawa murid-murid, kita lihat di sini ayat ini tidak lengkap. Maka kita akan buat aktiviti seterusnya untuk melengkapkan ayat ini dengan bercerita menggunakan peribahasa. Jika murid-murid perasan tadi, di setiap gambar kita diberikan 2 peribahasa. Mari kita lihat semula.
Peribahasa pertama, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Yang kedua, ramai macam semut. Yang ketiga, bagai isi dengan kuku. Seterusnya, peluk tubuh. Kita lihat gambar seterusnya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kemudian, titik peluh. Seterusnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan yang terakhir sekali, sepakat membawa berkat. Maka, untuk aktiviti yang ketiga, kita akan bercerita menggunakan peribahasa-peribahasa yang telah Cikgu Radin bacakan tadi. Untuk gambar yang pertama, kita diberikan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, dan peribahasa ramai macam semut. Maka dengan itu, Cikgu Radin menyediakan cadangan jawapan bercerita dengan menyambung ayat yang tidak lengkap tadi. Semasa berjalan di Taman Tasik Titiwangsa, mereka sangat selesa. Asmina, adik Afifi, berkata bahawa udara di sini, di sana, nyaman dan segar. Angin pula bertiup sepoi-sepoi bahasa. Pengunjung yang datang ke situ ramai macam semut. Asmina juga gembira dapat berkunjung ke situ. Baginya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Murid-murid bolehlah bercerita seperti yang cikgu berikan. Seperti contoh yang Cikgu Radin telah berikan. Menggunakan peribahasa yang diberikan dalam gambar untuk bercerita dengan betul dan santun. Mari kita lihat gambar seterusnya dan sambung balik cerita. Dalam gambar berikutnya, kita diberikan peribahasa ambil peluang, bagai isi dengan kuku dan peluk tubuh. Mari Cikgu Radin bimbing murid-murid untuk baca cadangan jawapan untuk menyambung cerita. Encik Nazri menyarankan anak-anaknya supaya tidak hanya berpeluk tubuh, tetapi harus bijak mengambil peluang untuk mengenali tumbuh-tumbuhan di situ. Tumbuhan di situ bukan sekadar hiasan, malah ekosistem penting untuk mengekalkan kelembapan suhu sekitar. Hal ini kerana tumbuhan dan ekosistem bagai isi dengan kuku dan mempunyai perhubungan yang sangat rapat. Kita telah pun menggunakan peribahasa peluk tubuh, ambil peluang dan bagai isi dengan kuku dalam perenggan ini. Kita lihat pula gambar seterusnya. Di sini, ayat perbualan oleh Ibu Afifi dan Asmina. Kita juga disertakan dengan dua peribahasa iaitu di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan titik peluh. Mereka melihat keindahan taman itu yang merupakan hasil usaha dan titik peluh pihak kerajaan. Ibu Afifi menyatakan bahawa kos baik pulih taman tersebut sangat besar. Namun begitu, pihak kerajaan tetap meneruskan usaha itu demi kelestarian alam di kawasan bandar kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kita lihat pula gambar yang terakhir di mana Afifi sedang berkata-kata. Kita diberikan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung dan peribahasa sepakat membawa berkat. Afifi juga berkata bahawa semua pengunjung perlu sentiasa mematuhi peraturan di taman itu. Para pengunjung, terutamanya masyarakat tempatan, harus bertanggungjawab kerana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kerjasama setiap anggota masyarakat penting kerana sepakat membawa berkat. Itulah cadangan jawapan yang Cikgu Radin sediakan.
Murid-murid boleh rujuk cadangan-cadangan jawapan ini untuk membina dan menulis cerita murid menggunakan peribahasa-peribahasa yang telah diberikan. Murid-murid hendaklah bersikap dengan kreatif dan kritis untuk memikirkan idea-idea menulis cerita menggunakan peribahasa dengan betul dan santun. Sekian, itu sahaja pembelajaran kita pada video kali ini. Selamat maju jaya dan selamat menyiapkan tugasan.